Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bila baca ayat tentang azab, nangis teruk. Aisyah kata dia tak boleh jadi imam. Jadi imam kalau nanti memang tak boleh. Dia nanti menangis. Abu Bakar As-Siddiq, kata ada satu surah yang masyhur, selalu orang baca. Surah Al-Fajr. Kan ada syekh ada satu syekh dia baca menangis-nangis. Orang viral dia baca menangis-nangis teruk. Surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Surah tu tuan-tuan, dia mula tu tuan-tuan takut Allah azab macam-macam. Kan? Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Takut tuan-tuan, Abu Bakar duduk menangis dengar Nabi baca surah Al-Fajr. Tiba-tiba di penghujung surah Fajar, tuan-tuan perasan ayat ni semua orang ingat. Apa yang dibacakan di penghujung dia? Tengah duk cerita engkau suka dunia sangat, melampau jamma, melampau sangat. Kemudian Allah kata kami akan bagi goncangan demi goncangan. Bagi peringat, kau tak perasan lagi. Tak apa, kami datangkan malaikat berbaris-baris, tak takut lagi. Sehingga di penghujung ayat, tengah Abu Bakar sedih, tiba-tiba Nabi baca ayat ini, sambung ayat ini, Abu Bakar tersenyum. Nabi bagi tahu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Abu Bakar senyum dengan ayat ni. Tengah duk marah-marah, tiba-tiba Allah bagi tahu, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya Tuhan nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Nafsu yang tenang ni tuan-tuan, tak semua orang boleh dapat. Aulia Allah, wali Allah, orang alim dapat tenang. Tenang ni sampai orang rasa tenang. Muhammad Ibn Munkadir, guru Imam Malik ni, dia tenang sampai dia jalan pun orang rasa tenang. Dia jalan, orang tengok dia dapat tenang. Orang tanya Muhammad Ibn Munkadir, kami duduk sebelah engkau, kami rasa tenang. Muhammad Ibn Munkadir, apa rahsia engkau? Dia kata 40 tahun aku tekan nafsu aku sehingga nafsu aku menjadi tenang. Akhirnya anda mungkin merasai ketenangan itu dengan sebab nafsu ku tenang. Ini guru Imam Malik. Tentang Abu Bakar dengar cerita, dengar hadis ni, dengar ayat ini, dia jadi seronok. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhan. Radiyatan mardiyah, Tuhan redakan mereka, mereka redakan Allah. Apa maksud redakan Allah? Redha. Kenapa sahabat Nabi dipanggil bila sebut Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Talhah radhiyallahu an. Kalau Aisyah wanita radhiyallahu anha. Kalau sebut Ja'far bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah pun radhiyallahu, Abbas pun radhiyallahu, ibu dan ayah dan anak. Kenapa disebut radhiyallahu? Apa maksud redha Allah? Dia bukan setakat Allah redakan mereka, maksudnya mereka ni pun bila Allah ambil nyawa mereka, mereka redha Allah ambil. Allah nak ambil time ni, ambillah, kami redha, kami nak jumpa engkau. Ini redha Allah. Dan ayat ini tuan-tuan, Nabi tengok Abu Bakar panggung kepala, Nabi kata, Abu Bakar jangan takut, ayat ini akan dibaca saat kematian kau. Kau akan dengar ayat ini. Nabi bagi syarat Abu Bakar akan mati baik. Dan tuan-tuan baca hadis ataupun tafsir Al-Qurtubi dari riwayat, saya bincang, saya tak tahu riwayat ini sahih tak sahih, tetapi bila bincang-bincang baru-baru ni dapat kata sahih tentang kematian Ibnu Abbas radhiyallahu an di Taif. Ibnu Abbas bila mana dia meninggal, sahabat Nabi makamkan Ibnu Abbas, kebumikan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni tuan-tuan bayang, orang yang alim tafsir, orang yang faham ayat ni dan selalu baca ayat ni. Ayat dia, ayat Tuhan nafsul mutmainnah ini. Bila dikebumikan Ibnu Abbas, ini karamah, benda yang khawariqul adah, mencari adat. Bila dikebumikan, orang yang datang majlis pengebumian itu semua meriwayatkan mendengar bunyi bacaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah tentang kematian Ibnu Abbas, orang yang tenang ini. Dapat dengar tapi tak tahu daripada mana. Wallahu a'lam. Dan ini karamah. Jadi bila cerita tentang mati dan alam barzakh, benda yang paling kita kena bimbang dari sekarang. Saya pun kena bimbang, tuan-tuan pun kena bimbang, semua orang kena bimbang. Apa yang lagu tu? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semuanya mati.
kata lagu apa mati ni, mati kan, takut lah. Tapi cerita ni kan, agama ni, ceramah agama ni dia tak cerita mati ni susah, dia kena cerita metaphysics, benda yang tak nampak macam mati. Agama ni main kuliah macam mana pun dia kena cerita tentang mati. Tuan-tuan nak dapat maklumat tentang sains, tuan-tuan boleh buka paper, boleh apa. Cerita tentang mati ni semua orang kena cerita. Ustaz-ustaz dia kena cerita benda ni, sebab dia nak sebut bagi orang semua yakin tentang kehidupan selepas ini. Hari ini kita tengok orang meninggal, kita cerita tentang dia. Esok orang tengok kita meninggal, orang akan baca cerita kita. Tak tahu orang cerita baik ke cerita buruk. Antara tanda-tanda mati yang baik ialah talaffuz la ilaha illallah. Talaffuz la ilaha illallah, tanda-tanda mati yang baik. Kita dengar jelas. Okey, tapi ada yang diceritakan oleh Imam Ibn Jauzi tentang bagaimana pada satu zaman pernah berlaku seorang raja yang mana sangat dahsyat. Raja ni dia minum arak dan macam-macam. Ulama ada keliling dia bagi nasihat dekat dia. Tapi bila mana tekan saat kematian dia upah, dia suruh ambil duit dia. Dia bagi wasiat, ambil semua duit dia, panggil ulama duduk sebelah dia. Duduk sebelah dia, ajarkanlah dia tentang lafaz ini. Ulama semua yang hebat-hebat turun dan ajar. Waktu tu tuan-tuan tak keluar pada mulut dia adalah khamar. Sebab talafuz ini adalah soalan tentang aman. Kita nak jawab, bukan kita dah, aman. Yang pertama, kalau dia jawab jelas, kita sangka baik dia mati dalam keadaan baik. Yang pertama. Nombor dua, ada sebahagian orang dalam keadaan nazak, kita tak dengar. Kebanyakannya kita tak dengar. Kita memang tak dengar kebanyakan. Sebab itulah bila mana anak yang muda-muda ni kita, yang muda-muda lah kita lah, sama-sama. Tuan-tuan yang mana ada ibu dan ayah, tolonglah. Di hospital ni kalau kita pergi tuan-tuan, kita boleh jumpa, saya cakap di hospital, kalau tuan-tuan pergi ziarah, ramai mak ayah. Ada sebahagiannya dia, tuan-tuan jangan banding zaman kita dengan zaman mereka. Ada sebahagian yang tak boleh mengaji, itu biasa. Ada yang pegang Quran, kita tengok dia cakap, ustaz saya tengok ya, baca tak boleh. Anak-anak ada keliling, kadang-kadang anak-anak tak tahu nak buat apa. Paling simple, laqinu mautakum. Macam abang tanya tadi, laqinu mautakum, talqinlah si mati itu. Apa maksud si mati? Si mati yang menghadapi sakarat. Sakarat ini adalah sakar ini muskil, mabuk, sakit yang sangat. Duduk kat tepi telinga dia, ajak dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, tanpa disebut tentang Muhammadur Rasulullah. Ajak dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah. Kemudian kalau dia tak boleh sebut la ilaha illallah, mudahkan dia untuk menyebut talafuz itu. Yang inilah dikatakan ilmu yang tak ada kitab ni, tentang ikut nafas dia, pergerakan dia. Kita nak ajak seperti mana dia dukung kita waktu kecil. Dia azan kat kita, dia ajak kita waktu kecil. Siapa bagi duit ni, abah bagi duit sekolah ni, bukan abah nak, Allah bagi duit. Abah mati nanti Allah tetap bagi rezeki. Macam tu dia ajak kita, macam itulah kita ajak dia saat mati. Pergi kat telinga mak ayah kita cakap kat dia la ilaha illallah. Kalau dia tak boleh, ringkaskan kepada Allah dan ikutlah nafas, pergerakan nafas. Itu antara ilmu yang kita, orang kata kita ikut nafas dia. Allah, Allah, Allah. Orang yang kasih, orang yang sayang, dia mesti dia akan rasa, mak tolonglah mati ni, tolonglah ni, kalimah ni lah. Cik nak dengar macam tu, cik nak dengar mak kita ni, ayah kita ke, kita nak dengar dia sebut Allah kali terakhir. Itu cara nak ajak. Okey, dia bila kalimah syahadah ni, bila masuk Islam, kalimah syahadah ni kadang-kadang dia lain sikit. Wa annaka Muhammadar Rasulullah, wa annaka Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kadang-kadang, tapi sebenarnya lebih kurang sama. Yang paling penting dia dapat mengucap la ilaha illallah ataupun Allah kalau dia mampu untuk Allah. Kalau dia tak dapat sebut sangka baik kepada kita, kepada si mati, dia mati dalam keadaan baik. Jangan kita sangka buruk, itu satu. Sebab sangka baik tuan-tuan ni macam-macam. Tanda-tanda mati yang baik tuan-tuan, antaranya bi'arqil jabin, hadis sahih sebut. Bi'arqil jabin ni peluh ada tadi. Dia meninggal, surau ni aircon kuat, tiba-tiba dia jatuh, berdebak. Tengah duduk ceramah jatuh, berdebak. Tapi tengah sejuk-sejuk kita, dia boleh peluh. Contohlah. Jadi kita sangka baik, ini tanda orang mati baik ni.
Tanda orang mati baik. Nabi sebut. Dan kalau Nabi tak sebut, lain cerita lah.